Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang untuk kita bernafas, dan lebih penting lagi Allah kurniakan iman dalam hati kita. Baik, sebelum itu selamat kembali ke sekolah, walaupun kita tidak belajar secara bersemuka, tetapi kita akan tetap meneruskan sesi pembelajaran kita secara dalam talian. Mungkin ada di kalangan kamu yang Ustaz belum pernah ajar, jadi selamat datang. Dan Ustaz akan mengajar subjek pendidikan Islam untuk semua tahun 6. Jadi jika ada masalah berkenaan dengan subjek ini, boleh berhubung dengan Ustaz, insyaAllah. Baik, untuk tajuk yang pertama, pendidikan Islam bagi tahun 2021 ni, kita akan belajar tentang akidah. Dalam pendidikan Islam ni dia ada banyak bidang, antaranya Al-Quran, tajwid, akhlak, sirah, akidah. Dan kita akan tengok dulu pada bahagian akidah, iaitu kamu boleh rujuk muka surat 69 hingga kepada 72 di dalam buku teks. Kamu boleh guna buku teks digital lah. Baik, apa yang ada pada tajuk ni? Baik, akidah ini ialah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam kita belajar tauhid lah. Okey. Baik. So tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah Allah bersifat sama. Allah bersifat sama. Apa benda tu? Baik. Pengertiannya ialah Allah bersifat sama ni bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Ustaz ulang. Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Baik. Sifat wajib bagi Allah ada 20, dan antaranya ialah sama, iaitu mendengar. Manusia boleh mendengar, haiwan boleh mendengar. Itu semuanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita manusia boleh dengar bunyi yang kuat, tapi yang bunyi yang terlalu perlahan kita tak boleh dengar. Contoh apa? Bisikan hati. Kita tak boleh dengar bisikan hati orang lain, kan? Bisikan hati kita tahulah. Bisikan hati orang lain kita tak boleh dengar, tetapi Allah mendengar, baik yang kuat apatah lagi yang perlahan. Sebab itu kena jaga apa yang terlintas dalam hati kita, kena jaga, sebab Allah Maha mendengar. Dan pendengaran Allah berbeza. Pendengaran Allah ini berbeza dengan kita manusia. Jangan tanyalah telinga Allah tu macam mana. Kita tak tahu, kita tak boleh bayangkan telinga Allah tu macam mana. Kita boleh tahu telinga manusia macam mana, kita boleh tahu telinga gajah macam mana, tetapi kita tidak boleh bayang macam mana telinga Allah. Sebab itu pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk sangat berbeza. Okey, baik. Untuk hukum, baik, kita dah belajar, ini dah belajar sebelum-sebelum ni. Hukum
beriman dengan sifat wajib bagi Allah. Yang 20 ni tadi, salah satunya ialah sama, adalah wajib. Wajib. Kalau kita tak percaya, kita boleh dihukum sebagai kafir. Sebab ini adalah perkenanan akidah tauhid kita, pegangan kita. Kalau kita tak percaya, kita termasuk dalam golongan kafir. Na'udzubillah. Jadi hukumnya ialah wajib. Kita kena yakin dan wajib percaya Allah ini bersifat dengan sifat sama. Ini dibuktikan. Kita akan tengok dalil. Okey. Dalilnya dia ada dua. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli diambil daripada Al-Quran. Dalil akli, nama pun akli, akal, logik manusia. Baik, kita tengok dalil nakli dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 224. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Simple je, pendek je. Bila tanya, apa bukti Allah ni bersifat dengan sifat mendengar, kita rujuk pada dalil ini. Wallahu sami'un alim. Apa maksudnya? Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Kalau dah namanya dalam Al-Quran, kita tak boleh sangkal, sebab Al-Quran turun 100% daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu boleh hafal lah. Wallahu sami'un alim. Kita tengok dalil akli pula, dalil akal, logik manusia. Baik, kita tahu Allah ini yang menciptakan kita. Jadi mustahil, mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Contohnya Allah pekak. Kita boleh fikir logik lah, Allah yang jadikan kita, kita boleh mendengar, takkan Allah pekak? Kalau Allah pekak, macam mana Allah nak kabulkan doa kita? Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Tiada cacat cela bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian makhluk. Okey. Baik. Dan akhirnya kita tengok pada kesan meyakini Allah bersifat sama. Bila kita dah percaya, kita dah yakin, maka kesan tu akan berbalik kepada bukan orang lain, dia akan berbalik kepada diri kita sendiri. Apa kesan dia? Yang pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Bila kita tahu, kita yakin Allah itu maha mendengar, maka kita akan jaga tutur bahasa kita, kita akan jaga bisikan hati kita. Kita akan cakap yang baik, sebab perkataan itu adalah doa. Sebab itu, contoh perkataan ibu bapa adalah doa, perkataan guru adalah doa. Sebab tu kena cakap yang baik. Yang kedua, sentiasa berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa lah. Lebih-lebih lagi musim wabak ni, musim COVID-19 ni. Doa banyak-banyak supaya Allah jauhkan kita daripada wabak COVID-19 ni. Kan banyak yang terjejas, ada yang tak boleh kerja, kita tak lagi nak pergi sekolah. Doa berapa banyak. Soal makbul atau tidak itu yang lain, kan? Yang penting kita doa, minta pada Allah. Bangun tengah malam, buat solat tahajud, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Tengah PKP ni, jangan duduk 24 jam main game je. Baca Al-Quran, selepas solat baca Al-Quran, berzikir. Subhanallah itu juga adalah zikir. Alhamdulillah itu juga adalah zikir. Lebih baik lagi baca Al-Quran dan sebagainya. Jadikan amalan setiap hari, walaupun satu muka surat baca. Okey, dan yang keempat, jauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan kata-kata kesat ataupun mengumpat dan juga memfitnah. Bila kita tahu Allah ni dengar, walaupun kita umpat orang tu tak dengar, tetapi Allah maha mendengar. Janganlah suka kita nak mengumpat orang, memfitnah orang. Sebab
bila kita fitnah orang, pahala kita tu pergi kepada orang yang kita fitnah. Kan rugi, kita dah buat baik, tiba-tiba fitnah orang, pahala kita pergi kepada dia. Dan yang terakhir, hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas lah. Bila kita dah yakin Allah ini bersifat sama, Allah ini bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka kita akan hidup dengan ikut jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita akan diberkati oleh Allah. Kita diberi kesihatan, kita diberi rezeki yang baik, hidup kita tenang, walaupun dalam keadaan kita sekarang ini berhadapan dengan musuh yang kita tidak nampak, iaitu COVID-19. Baik, jadi sekadar itu untuk tajuk Allah bersifat sama ini. InsyaAllah kita akan sambung ataupun berjumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. Ustaz minta maaf kalau ada silap dan salah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.